Malam ni kita nak bincang tentang Saddam Hussein, perang Teluk, Iran dan hubungan sejarahnya dengan Amerika, dengan Rusia dan sekitar input-input yang boleh kita guna sebagai kita punya ilmu pengetahuan am, sejarah kita, geopolitik kita, pengajaran yang kita boleh ambil, insya-Allah. So saya nak bermula dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein merupakan satu orang presiden di Iraq. Yang mana Saddam Hussein ini satu orang yang membina namanya, membina jenamanya dan mencetuskan beberapa krisis di dunia. Kalau kita boleh sebutkan secara ringkas berkenaan dengan Saddam Hussein, saya tak berniat nak cerita secara terlalu detail sebab malam ni saya nak rangkumkan berkenaan dengan Saddam Hussein, dengan Iran sekali, dengan Iraq sekali, dengan Amerika sekali, semua tu. Kalau ada kena-mengena dengan parti politik kita ke, lebih kurang jalan cerita, jangan marah saya. Ini adalah sejarahnya, saya tak berniat demikian. Okey, insya-Allah. So Saddam Hussein dia lahir pada tahun 37, bulan 4 tahun 37. Saddam Hussein lahir dalam keluarga petani. Namun zaman kelahiran dia itu zaman dia duduk dalam suasana kampung. Dia lahir ada sebut di Aujaq, ada sebut di Tikrit, tetapi point dia adalah di Iraq lah. Okay, saya nampak dalam 2-3 dapatan lain yang lebih menjelas ialah di Tikrit. Jadi dia lahir dalam tahun 37, lama dah lah. Okay. 37 sekarang kalau dia hidup umur dah berapa, tuan-tuan kira lah. Tapi dia lahir dalam komuniti orang ekonomi, penduduk susah, orang miskin, dan diceritakan dia membesar dalam suasana masyarakat yang biasa membawa senjata sebab zaman itu Iraq ada krisis, golongan-golongan yang King Faisal masa tu, kemudian pemerintahan monarki yang tidak mempedulikan rakyat, mengabaikan rakyat, bunyi dan tidak peduli dengan nasib rakyat, maka jenayah berlaku dengan banyak. So kalau kita berjalan dekat kawasan Tikrit, dekat kawasan Iraq era zaman 37, 38, 40-an itu, kalau kita melihat anak-anak muda sambil berjalan keluar sambil bawa senapang, itu perkara biasa. Maka Saddam Hussein terdidik dengan budaya yang demikian. Kehidupan dia biasa, budak muda bawa senjata keras ni biasa. Kalau kita baca dalam dokumentari tentang pirate Somalian Ocean, lanun di laut Somalia itu biasa, keberanian mereka tu biasa. Jadi tuan-tuan, Saddam Hussein membesar itu, dan dia membesar dalam persekitaran tekanan politik bila mana pemerintahan monarki di Iraq masa tu menekan rakyat miskin, tidak dibela oleh golongan-golongan bangsawan, golongan-golongan beraja ini, menyebabkan Saddam Hussein menyimpan satu hasrat dendam dalam hati dia kerana dia ni satu orang yang rebel. Dia macam Hitler, dia macam beberapa tokoh yang perjuangan yang lain, dia macam Castro, dia macam Guevara, dia orang yang menyimpan satu hasrat membuat-buat dalam hati dia untuk melakukan revolusi, untuk melakukan reformasi. Kalau dalam versi Malaysia ni mungkin kita boleh katakan macam Tun Dr. Mahathir ketika dia muda, Datuk Seri Anwar ketika mana dia menjadi timbalan. Begitulah orang yang menyimpan hasrat revolusi dalam diri dia. Tetapi dalam masa yang sama, dalam persekitaran masyarakat, member-member bujang-bujang, member-member muda dan ni kira budak-budak kampung yang buah-buah, yang hidup biasa kan, kalau setakat samun 2 3 orang tu biasa. Tetapi Saddam Hussein membina karakter yang demikian. Namun satu sisi yang lain daripada Saddam Hussein ini, dia satu orang budak yang bijak. Saddam Hussein ini out of ramai-ramai kawan-kawan kampung dia dapat keluar. So dalam persekitaran yang demikian, Saddam Hussein satu sisi dia belajar pandai. Walaupun dia buah kat kampung, budak muda ni, usung senjata tu perkara biasa, dia membina karakter marah dalam diri dia. Tetapi dia itu satu orang yang membina satu sifat yang dia pandai. Dan dia sambung belajar dekat Baghdad Law College, Baghdad Law of College di Baghdad, satu college undang-undang di Baghdad. So budak pandai. Dan selesai dia belajar di Baghdad, dalam pendidikan awal dia, dalam usia dia 20 tahun, dia telah terjun masuk dalam bidang politik dan dia menyertai Parti Ba'as pada umur dia 20 tahun. Maknanya umur dia 20 tahun, dia telah pun terjun dalam bidang politik dan masuk ke dalam Parti Ba'as masa tu. Dan bagaimana dalam tahun 1958, dia terlibat secara langsung dalam komplot untuk menggulingkan Raja Faisal. Itu yang saya kata tadi tu. Dia membina kemarahan dalam diri dia, mendendami pemerintah-pemerintah yang kaya-kaya dan bangsawan. So bila dia ada ruang dan peluang itu, dia masuk politik umur 20 tahun. Tak menunggu lama, pada tahun 1958 dia terlibat di dalam komplot menggulingkan Raja Faisal di Iraq. Kita baca penggulingan monarki di Iraq tahun 58. Okay?
memang Saddam Hussein terlibat secara langsung. Maka tuan-tuan, dalam tahun 59 bila Raja Faisal digulingkan masa itu, yang naik jadi presiden ialah Abdul Karim Qasimi. Ini kalau dalam ni ada pakcik-pakcik orang-orang lama dia mesti kenal nama-nama yang begini. Tahun 59 yang naik menggantikan, tahun 58 lah yang naik menggantikan King Faisal masa tu, dia mengasaskan pemerintahan yang tanpa raja. So yang naik menjadi presiden ialah Abdul Karim Al-Qasimi yang menjadi pemerintah ketika itu, menjadi presiden ketika itu. Namun yang menggantikan pemerintahan monarki pada masa itu pun lebih kurang juga sebab golongan bangsawan juga. So tidak mengenal kesusahan rakyat. Maka rakyat sekali dia sini tahu tuan-tuan. Benda ni disebut sebagai euforia. Sekali rakyat pernah menggulingkan rejim yang tidak pernah terguling, maka rakyat tidak serik untuk menggulingkan rejim-rejim yang lain berkali-kali. Ini pengajaran yang rakyat Malaysia kena ambil. Ini berlaku di banyak tempat di seluruh dunia. Ada satu rejim yang dia memerintah puluhan tahun tanpa terjatuhkan. Namun sekali sahaja rakyat pecah tembok tu, menggulingkan rejim tersebut, maka rejim yang datang menggantikan kemudian tidak sukar untuk rakyat menggantikan mereka dengan rejim yang lain. Itu berlaku di Mesir. Ketika mana mereka begitu sukar untuk menjatuhkan Hosni Mubarak. Sekali sahaja Hosni Mubarak jatuh, naik saja Dr. Morsi, ada satu dua benda yang mereka tak puas hati, rakyat turun ke jalan untuk menggesa Dr. Morsi turun. Meskipun ada orang kata itu komplot dan konspirasi, namun kita tak nafikan memang rakyat keluar ke jalan juga untuk menuntut Dr. Morsi turun. Berlaku dalam krisis di Mesir. Begitu juga di Iraq. Berapa puluh tahun dalam cengkaman oleh Raja Faisal. Sekali Raja Faisal digulingkan jatuh dalam tahun 58. Tahun 59 Abdul Karim Qasimi naik sebagai presiden. Baru 1 tahun saja mereka tak puas hati. Dengan cepat mereka boleh gulingkan. Itu penyakit rakyat. Bukan penyakit lah. Itu peribadi sesebuah rakyat yang berada lama dalam rejim tekanan yang cukup lama. So orang kata apa, excitednya rakyat untuk menggulingkan mana-mana rejim yang datang kemudian itu ada. Saya bagi misalnya kalau kita boleh pakaikan benda ni di Malaysia, minta maaf mana parti dalam ni pun, UMNO sukar ditumbangkan sejak merdeka. Sekali UMNO tumbang, PH naik, dia silap sikit kita akan guling mereka. Kemudian PN naik pula sekarang. PN kurang sikit, kita akan menggulingkan mereka. Nanti orang yang menggantikan PN pula kemudian, dia tidak akan senang. So, satu segi yang lain, satu sudut positifnya, maka para pemimpin akan lebih berhati-hati. Itu side positif. Sebab rakyat, dia takut nak buat benda tu. Sekali dia boleh buat dan dia rasa macam, okey, selamat saja guling kerajaan, tidak ada masalah. So, kerajaan-kerajaan yang datang kemudian, dia lebih berhati-hati. Itu sudut yang positif. Tapi sudut yang negatifnya, kalau rakyat tidak kontrol excitation itu, dia akan jadi terlalu cepat tanpa untuk sempat dia berfikir sebentar how sesebuah kerajaan itu nak stable. So dia akan berlaku dalam tempoh yang sangat pantas dan cepat. Itu memberi kesan kepada bursa kita. Itu memberi kesan kepada stabilisasi sesebuah negara itu. Tak sempat dia nak stable, dia bertukar pula. Tak sempat dia nak stable, dia bertukar pula. Dia nasib ini tidak menimpa PH sahaja, dia akan menimpa PN, dia akan menimpa BN semula selepas ini. Kalau dia katakan BN menang balik ataupun PAS ataupun siapa sahaja, itu berlaku. Itu dalam konteks Malaysia. Tapi sebenarnya Malaysia sedang menuju ke arah negara matang. Pengalaman ini telah pun berlaku di Iran. Pengalaman yang sama juga telah pun berlaku di Iraq dan Mesir. So ini penyakit, ini orang kata apa, suasana biasa di dalam sebuah negara tua. So Malaysia sekarang kita tak boleh katakan kita sebuah negara muda lagi. Kita sedang mengharungi fasa-fasa kita semakin menua. So rakyat kita semakin matang, politik kita semakin berkembang. Namun di sebalik kematangan politik dan perkembangan politik itu, ada beberapa ruang dan lompang yang memerlukan rakyat untuk muhasabah dan memerlukan pemimpin untuk bermuhasabah. 1959 Abdul Qasimi menjadi presiden, Abdul Karim Qasimi. Dan sekali lagi Abdul Karim Qasimi tidak begitu menyenangkan hati rakyat. Sekali lagi the great Saddam Hussein turun. Dan ketika itu berlaku satu peristiwa, kalau kita boleh baca di dalam dapatan dalam buku, orang kata apa, komplot untuk membunuh Abdul Karim Qasimi. Nampak? Rakyat step ke depan lagi. Kita ke arah itu. Saya tidak katakan politik Malaysia akan sampai ke tahap itu nanti, sampai akan ada urutan bunuh. Saya mungkin tak melihat ke arah itu, tetapi tak mustahil kita akan boleh pergi sampai tahap itu nanti. So bila Abdul Karim Qasimi tak perform, maka ada usaha daripada golongan ini untuk membunuh Abdul Karim Qasimi. Jadi bila jadi macam tu, yang terlibat secara langsung, ini bukan fitnah, ini memang diakui sendiri oleh Saddam Hussein. Dia terlibat dan dia dikejar dan diceritakan dalam catatan, dia ditembak di kaki dan dia lari. Maknanya dia terlibat secara langsung dalam proses nak bunuh Abdul Karim Qasimi. Maksudnya dalam usia dia awal 20-an, dia telah ada keberanian dan ketegaan itu. Ini Saddam Hussein.
dalam usia dia 20 tahun. Maka dia ada usaha nak tembak Abdul Karim Qasimi, nak bunuh, tetapi sempat dihalang dan dia ditembak di bahagian kaki dan dia sempat menyelamatkan diri dan lari. Sekejap kita akan tengok satu plot yang Saddam Hussein buat. Satu sisi lain yang Saddam Hussein buat yang tuan rasa macam dia ni gila. Sekejap lagi. Okay. Tunggu sampai habis. Lepas tu tuan-tuan, bila dia lari, dia telah jadi macam penjenayah. Sebab dia cubaan untuk membunuh presiden. Dia lari ke Syria. Sebab Syria ada hubungan yang baik. Parti Ba'as di Syria ada hubungan yang baik dengan Parti Ba'as di Iraq. Siapa yang mengikuti kelas saya geopolitik di Surah Abdullah Fahim, dia tahu benda ni. Okay? So ada hubungan yang baik. So dia mendapatkan perlindungan di Syria. Okay? Dia mendapatkan perlindungan di Syria. Kemudian dalam tempoh yang sangat lama, dia sambung. Dia pergi ke Mesir. Berdiam di sana pula, dan dia sambil-sambil menunggu berdiam menjadi orang kata apa ni, pelarian political refugee, dan sambil-sambil dia menjadi pelarian itu, dia menyambung pelajaran dia dekat Kairah University. Di sanalah dia mendapat masters dalam bidang undang-undang di Kairah University. Itu latar belakang pendidikan Saddam Hussein. Dalam tahun 1963, tadi kita dah berhenti sampai tahun 59. So dia dah lari ke Syria, dia lari ke Mesir, dia sambung belajar, dia membina perwatakan yang baru, membina ilmu undang-undang yang sangat banyak. Dalam tahun 1963, akhirnya Abdul Karim Qasimi jatuh. Telah digulingkan 1963. Digulingkan oleh dia punya orang kata apa ni, macam geng-geng dia jugalah, Parti Ba'as punya geng. So bila Abdul Karim Qasimi digulingkan, maka apa lagi dia tunggu, dia balik dia baliklah ke Mesir, ke Iraq. So bila Saddam Hussein balik Iraq tahun 63, tapi kesilapan lama dia tak terlepas. Sebab dia balik sebentar, Ba'as memerintah sebentar, kemudian dapat balik kat rejim Abdul Karim Qasimi. So bila mana naik balik, maknanya Saddam Hussein terperangkap di situ. Tahun 64 dia dipenjarakan. Saddam Hussein kena penjara tahun 64. Dia balik, orang kata silap lah, dia balik dengan dia sangka rakyat telah menang. So dia balik, tetapi revolusi itu tidak berlaku lama. Akhirnya rejim yang lama naik balik. So dia jadi tahanan politik dan dia dipenjarakan atas hukuman cubaan membunuh presiden pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi tak lama berapa tahun juga. Sebab dalam tahun 67, Saddam Hussein lari daripada penjara. Lari. Tuan-tuan. Saddam Hussein ni, bayangkan dia orang yang ada masters dalam bidang law. Budak pandai. Budak cekang lah. Orang budak kita cekang lah. Steady punya geng lah. Tapi dia pandai. Dan dia punya keagamaan dia juga kuat. Dia bukan satu orang yang tak ada agama langsung. Dia ada pengaruh agama. Namun bila masuk penjara, dia boleh lari. Dia ada tega, dia ada kekuatan, dia ada satu karisma. Dia boleh bayar. Nak lari daripada penjara ni bang, bukan satu benda yang simple. Di dalam sejarah Malaysia, kita ada satu orang Cina, banduan, yang 4 kali terlepas daripada penjara. Dan kali terakhir dia terlepas di penjara Pulau Pinang. Dan sampai hari ni dah puluhan tahun tak jumpa lagi. Dia memang pakar dalam keluar penjara. Ketika mana saya ceramah di penjara Kajang tahun 2014, adalah golongan yang pernah lari daripada penjara ni. Dia ada satu pakaian khas warna putih, tak silap saya. So dah ada relang. Warden beritahu saya relang tu bermaksud berapa kali dia lari daripada penjara. So dia pun ada perhatian khusus lah untuk mereka. Okay. Baik. So dia lari. Okay. Tu berlaku dalam tahun 67. Kemudian dalam tahun 68 berlaku revolusi semula. Parti Ba'as bangkit lagi. Dan ketika ini yang naik menjadi presiden tak lain dan tak bukan, yang terkenal dalam sejarah dunia, Ahmad Hassan Bakar. Okay. Ahmad Hassan Bakar naik jadi presiden dalam tahun 1968. Ketika ni di tanah Melayu kita ada krisis 13 Mei 68 kan. So dalam di Iraq tahun 68 berlaku revolusi semula, dan kali ini yang naik menjadi presiden tak lain dan tak bukan sepupu dia. Mungkin ramai orang tak tahu. Hassan Bakar ini merupakan sepupu kepada Saddam Hussein. Saddam Hussein ni saya simpulkan dia sebagai macam tuan-tuan tengok, saya tuan-tuan tengok sejarah ni Dia pandai. Saddam Hussein ni dia membina hubungan dengan seseorang, dia rapat, diikuti orang tu, kemudian dia akan pijak orang tu. Saddam Hussein ni. Okay. Tapi kita boleh tafsirkan di sudut positif ataupun negatif lah. Okay. Tetapi itu karakter yang dibina oleh Saddam Hussein sepanjang karakter politik dia. Sepanjang perjalanan karier politik dia, itu yang dibina oleh Saddam Hussein. Dia naik, orang tu, dia ikut, dia rapat, dia naik sampai rapat, dia akan tindah orang tu, dia akan naik di atas. Dia rapat, orang baru pula.
Dia naik rapat, tolak orang tu jatuh, dia naik atas. Itu Saddam Hussein punya style. Okay, tapi terpulang kepada penafsiran tuan-tuan, nak ambil secara positif ataupun negatif. Okay, ada orang menafsirkan sebagai sudut positif, ada orang menafsirkan dari sudut negatif. Tak apa. Maka yang naik jadi presiden adalah Ahmad Hassan Bakar, iaitu presiden Iraq yang baru pada tahun 68. Dan juga Hassan Bakar ini merupakan sebenarnya adalah abang sepupu kepada Saddam Hussein. So bila tahun 68 Hassan Bakar naik, dia ambil Saddam Hussein menjadi wakil presiden, menjadi wakil presiden. So Saddam Hussein lah yang bertindak untuk turun ke lapangan, berjumpa dengan ketua-ketua kementerian, berhadapan dengan ketua-ketua jabatan, turun ke sekolah-sekolah, turun ke universiti, pergi berdialog dengan pemimpin-pemimpin asing. So dia membina nama dia. Hassan Bakar ni dia slow sikit. So Saddam Hussein yang lebih efektif dan lebih progresif. So dia yang membina jaringan. So hubungan dia sangat rapat. Perlahan-lahan dia membina pengaruh dia di dalam ketenteraan Iraq. Oh, ayam tak ada orang ni. Tahun 1976 Saddam Hussein telah menjadi jenderal tentera di Iraq. So ataupun pegawai pemerintah tertinggi dalam ketenteraan di Iraq. Ini tahun 76. So bagaimana dia membina hubungan dengan jeneral-jeneral tentera di Iraq? So dia masukkan kementerian-kementerian pertahanan. Tuan-tuan, sistem pentadbiran negara Arab tak sama dengan sistem pentadbiran kita. Misalnya di Mesir. Mesir kuasa tentera begitu besar. Mesir, Iraq adalah sebuah negara yang tentera ada kuasa yang sangat besar. So dia ada seat khas dalam parliamentary dia. So kita tak boleh simply nak compare Mesir dengan kita. Macam mana tentera sewenang-wenangnya masuk, macam mana tentera ni boleh. Tak, beza. Okey. Baik. So saya sambung. So bila mana Saddam Hussein berjaya menempatkan nama dia di dalam ranking tentera, meletakkan dia sebagai jenderal tertinggi tentera Iraq, dan kedudukan politik dia yang sangat tinggi, menyebabkan Saddam Hussein menjadi orang yang antara yang paling berkuasa di Iraq. Dan dia membina hubungan yang sangat rapat dengan negara-negara luar macam Amerika Syarikat dan sebagainya. Itu Saddam Hussein. Dan dalam masa yang sama, Ahmad Hassan Bakar ini, dia terlalu percaya dan sayangkan sepupu dia ni. Adik sepupu dia ni, Saddam Hussein. Tapi dia tak tahu yang Saddam Hussein sedang membina gerakan rahsia untuk menjatuhkan abang sepupu dia nanti ni. Okay? Itu cerita dia. Okay? Saddam Hussein. Tahun 76. Maka Saddam Hussein membina hubungan di luar, di dalam. Dan juga rakyat pun suka dengan dia. Pasal dia pandai ambil hati rakyat. Dia juga main datang dalam kalangan keluarga yang miskin. Dia pandai duduk. So, kalau kita nak katakan di sudut politiknya, Saddam Hussein adalah genius politik. Di sudut politik lah. Okay? Dia antara yang genius. Kalau kita nak compare di Malaysia, Tun Dr. Mahathir juga boleh dikira macam seorang yang genius politik juga. Macam beberapa orang di dalam Malaysia ni. Kita buangkan sebentar, baik ke jahat, letak terpisah. Tapi nak compare di sudut akademik, mereka antara yang genius politik. Okay? So memang Saddam Hussein dia menyiapkan unit tentera rahsia dia sendiri. So dia menyediakan segala-galanya untuk menyambut dia nanti. So dalam tahun 1979, okay, Saddam Hussein berjaya meletakkan nama dia dalam kedudukan yang sangat tinggi. Maka apa dia buat? Dia telah menggulingkan abang sepupu dia sendiri, Ahmad Hassan Bakar, yang orang yang sangat percaya dekat dia. Nampak? Ini Saddam Hussein. Satu orang jenis. Orang boleh ambil tafsiran ini di sudut positif ataupun negatif. Kita yang datang kemudian, kita mungkin kata jahatnya dia. Abang sepupu dia tarik dia, jaga dia semua, bagi dia jawatan. Tiba-tiba dia gulingkan abang sepupu dia. Gamuk dia buat macam tu. Satu sudut. Sudut yang kedua, kita mungkin boleh ambil, mungkin ada kesilapan abang sepupu dia yang menyebabkan dia terpaksa berbaling tadah. Jadi style saya, dan saya harap tuan-tuan pun macam tu, kita cuba ambil daripada dua-dua sudut pandang. Sebab kita tak duduk di medan itu. Kita tak duduk di masa itu. Kita tak tahu kenapakah seseorang itu berperlakuan demikian dan demikian. Kemungkinan dia jahat. Kemungkinan dia tamak kuasa. Kemungkinan dia baik. Wallahu ta'ala alam. Okay. Tetapi bagi saya, Saddam Hussein ini sejak dia kecil, bila keluarga dia ditekan oleh rejim, so dia tak dapat sembunyikan sifat yang terbina dalam diri dia, semangat membuat-buat untuk melakukan reform. So dia tak boleh tengok orang lain, melainkan dia sendiri kena buat reform. Ini juga karakter yang terbentuk oleh Hitler, yang kok mana pun dia sendiri, dia tak, I need to be, apa dia atas? Duduk atas. Sebab I need to reform. So, I trust no one else. Saya tak percaya orang lain. Aku kena buat reform. Dia tak puas. Okay? Tu. So, tahun 79. Dalam tahun yang sama, jiran sebelah dia, apa sedang berlaku? Revolusi di Iran. Tahun 79. Zaman siapa? Zaman Ruhullah Khomeini. Ayatullah Ruhullah Khomeini.
tahun 79, menggulingkan Muhammad Reza. Muhammad Reza Pahlavi, anak kepada Shah Reza Pahlavi. Ini tahun 79. Penggulingan Muhammad Reza Pahlavi oleh geng-geng Ayatollah Ruhollah Khomeini berlaku dalam tahun 79. Dan tahun yang sama Saddam naik. Abang dia jatuh, dia naik sebagai pemerintah di Iraq. Tahun yang sama, jiran sebelah Iran melakukan revolusi rakyat di Iran. Ada orang kata revolusi Syiah, ada kata revolusi rakyat, ada kata revolusi Islam. Tak apalah, tapi revolusi di Iran. Dan masa ini, Saddam Hussein, dia ada hubungan yang baik dengan Amerika Syarikat. So, kita kena tahu benda tu. Yang telah dia bina sebelumnya lagi. Iran ada perjalanan politik yang panjang. Kalau kita nak ceritakan tentang revolusi tahun 79, untuk kita nampak pandangan sarwa yang lebih luas dan lebih kompleks, kita tak boleh tulis hukum sekadar tahun 79. Itu prinsip saya. Dan itu sepatutnya yang berlaku. Kerana kalau kita nak melihat kepada revolusi tahun 79 di Iran, kita perlu melihat patah balik beberapa puluh tahun ke belakang. Minimum kita boleh bagi tahun 1941. Itu minimum kita boleh bagi. Dengan tuan-tuan melihat landscape politik di Iran era tahun 41 towards tahun 2021 hari ni, tuan-tuan akan nampak satu gambaran yang panjang. Dan ketika itu kita akan menyatakan bahawasanya nanti sebentar ada cerita yang lebih besar tentang Iran ini. Dia bukan sekadar cerita tentang Syiah semata-mata, tetapi ada plot yang lebih besar. Dia bukan sekadar Syiah, dia bermain dengan sentimen Yahudi, dia bermain dengan sentimen politik, dia bermain dengan sentimen minyak, dia bermain dengan sentimen Arab Parsi. Dia begitu besar konflik Iran ini. So, dalam tahun 79, bila mana Saddam Hussein naik menjadi presiden di Iran, dan tahun 79 juga berlaku revolusi di Iran, sebuah negara yang tidak pernah disangka oleh Amerika akan berlaku revolusi, tiba-tiba berlaku revolusi. Kalau kita baca dalam kajian geopolitik antarabangsa, disebut juga oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang, bahawasanya negara yang disangka akan berlaku revolusi ialah Indonesia. Sebab dengan ramainya rakyat Indonesia, Islam. Namun sebaliknya, yang berlaku revolusi adalah sebuah negara anak emas mereka, Iran. Yang mereka tak pernah terfikir pun Iran akan bangkit sebagai berlaku revolusi di Iran. Itu yang kucar kacir Amerika masa tu. Serabut. Macam mana kita nak halang Iran ini? Macam tu. Bila saya komen macam ni, jangan kata saya Syiah. Okay? Cuma saya nak komen di sudut natural, akademik dan politik. Okay? Nanti kita pakai Syiah itu. Tapi tunggu saat. Kita jangan meluru lagi. So, masa ni Amerika jadi jam. Kelompok agama telah naik. So, anak emas kesayangan mereka, Muhammad Shah Reza ataupun Muhammad Reza Pahlavi, bukan Shah Reza, Muhammad Reza Pahlavi, anak kepada Shah Reza Pahlavi, anak emas mereka digulingkan. So, Iran yang dahulunya ialah ibarat Singapura kepada Asia Tenggara, dia macam ni tuan-tuan. Kalau Iran merupakan Singapura, Kuwait merupakan Brunei. Minta maaf, orang Singapura, orang Kuwait, orang Brunei jangan marah. Ini contoh. Ini contoh nak bagi tahu. Amerika telah susun macam tu. Sebuah negara yang akan membekalkan minyak, sebuah negara yang akan menjadi sempadannya. Dan negara seperti mana UAE, Saudi ni akan jadi semacam Patani, macam selatan Thailand lah. Macam tu. Itu nampak tak dia susun dia punya sempadan tu. Itu yang sedang berlaku. Sebenarnya perkepungan itu bukan untuk Iraq, dia untuk Syria. Iaitu untuk perang akhir zaman. Okay? Tetapi Iraq yang bangkit dahulu. Okay? Jadi Iraq adalah track yang pertama. So Iraq perlu dihapuskan. Okay. So bila 79 Saddam Hussein naik, 79 juga berlaku revolusi. Apa yang Saddam Hussein buat? Tidak menunggu lama. Tahun 80 dia menyerang Iran. Dan kita tak boleh nafikan keterlibatan Amerika Syarikat di dalam usaha Iraq untuk menggempur Iran. So ketika ini takkan kita nak kata Amerika sokong sunnah lawan negara Syiah. Sebab tu saya kata kita kena pause sebentar polemik sunnah Syiah ni saat. Tunggu saat, bukan kita tolak, letak tepi saat. Kita tengok di sudut politik. So, sebab saya berpandangan daripada pandangan keseluruhan kes, Amerika ni dia bukan kata menyokong Syiah. Amerika dia tak peduli Syiah atau sunnah. Siapa saja dia boleh gunakan, dia akan gunakan. Awak Syiah, ada masa saya gunakan awak. Awak sunnah, ada masa saya gunakan awak. Kita tak boleh katakan saya Syiah, jadi selama-lamanya saya ni musuh mereka. Tidak, ada masanya Syiah akan menyokong Amerika Syarikat. Okay?
Kita tak boleh katakan saya sunnah jadi saya musuh Amerika. Tidak, ada masanya sunnah sangat dekat dengan Amerika Syarikat. Kerana apa? Kerana Amerika Syarikat tak pernah peduli pun benda ni. Aku boleh guna Syiah, aku guna. Aku boleh guna sunnah, aku guna. Tahun 1980, Iraq menyerang Iran dengan bantuan ketenteraan senjata daripada Amerika Syarikat. Ini faktornya. Ada beberapa faktor lah Iraq menyerang Iran. Kalau dalam paper merujuk kepada krisis persempadanan tentang minyak, tentang konflik Arab Parsi. Memang berlaku konflik Arab Parsi. Dulu pernah heboh satu ungkapan, tapi pemusuhan Parsi dengan Arab memang telah lama, sejak zaman Umayyah Abbasiyah lagi. Pemusuhan antara Arab Parsi, Asabiyah berlaku, dan sentimen itu dibawa dalam perang Iran, perang Teluk yang pertama. Kemudian juga antara faktor terbesar juga ialah Amerika Syarikat meminta Saddam untuk masuk ke Iran. We need to do something lah on revolusi Iran ini. Tahun 80. Tetapi untuk kita tak boleh semudah itu untuk hukum revolusi Iran ini demikian dan demikian. Saya nak bawa dekat tuan-tuan cerita tentang perkara yang membawa kepada revolusi Iran. Revolusi Iran berlaku tahun 79. Tetapi seperti mana saya nak bawa tuan-tuan untuk bincangan ini, kita jangan jadi orang yang membaca perenggan akhir. Dan kita juga tak mau jadi golongan yang membaca tajuk sahaja. So kita nak jadi golongan yang membaca keseluruhan artikel dan keseluruhan gambaran saruanya. Jadi saya nak ajak tuan-tuan untuk bersama-sama dengan saya, sebelum kita nak lihat kepada end result, iaitu revolusi 79, saya nak tarik tuan-tuan, kita balik kepada tahun 41, kita lihat apa yang berlaku di Iran. Latar masa kita, tolong kita swing pi kepada Iran. Sekarang kita nak masuk kepada Iran. Ketika ini, kenapa saya bermula dengan sempadan tahun 41? Kerana zaman ini Shah Reza Pahlavi telah jatuh. Bukan jatuh, dia digantikan oleh anak dia, Muhammad Reza Pahlavi. Okay? Nama apa? Muhammad Reza Pahlavi. Ini rejim Shah di Iran lah. Okay? So tahun 41, in favor of Britain lah. Masa ni Britain. So bila kita bincang tentang tahun 30-an, 20-an, tahun 16, tahun 15 ni adalah zaman British Empire. Bila kita bincang tentang fasa tahun 16, 17 sampai towards tahun 40 ni, dan lebih sikit lah, ialah zaman British Empire. So zaman ini in favor of British, Shah Reza Pahlavi turun, naik anak dia Muhammad Reza Pahlavi. Okay. Bila naik Muhammad Reza Pahlavi sebagai king, monarch di Iran, so masa tu rakyat sangat menuntut agar satu tokoh yang baru yang bernama Allahumma salli ala Muhammad, Dr. Muhammad Mossadegh. Dr. Muhammad Mossadegh ini adalah merupakan satu orang genius politik, kesayangan rakyat, dan orang pandai, yang bijak, yang dekat dengan rakyat, yang menjadi kesayangan orang Iran. So Dr. Muhammad Mossadegh diundi untuk masuk ke dalam parlimen, ke dalam kabinet pemerintahan monarki Muhammad Reza Pahlavi ni. So ketika tahun 41 ini Dr. Muhammad Mossadegh telah masuk. Okay. Saya boleh simpulkan dekat tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan mudah faham. Dr. Muhammad Mossadegh ni, kalau kita terjemuh dalam tanah Melayu ini, saya membayangkan beliau macam Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Satu orang yang berfikiran jauh, yang bijak berpolitik, ada sandaran agamanya, tetapi dia tidak berpakaian agama. Saya membayangkan macam Dr. Burhanuddin Hilmi lah bila saya membaca tentang Dr. Mossadegh ni, Dr. Muhammad Mossadegh. Baik. Apa yang Dr. Muhammad Mossadegh buat? Okay, itu kena clear. Zaman Dr. Muhammad Mossadegh ini ialah zaman di mana geng-geng Islam masa tu, geng-geng parti Islam lah, saya boleh katakan. Sebab kalau saya nak katakan geng-geng Syiah, yang lain pun Syiah juga. Okay? So geng-geng parti Islam masa tu ialah dipimpin oleh Ayatollah Khashani. Zaman ini nama dia Ayatollah Khashani. Okay, sekali siapa nak catat nota catat. Zaman ini dipimpin oleh Ayatollah Khashani tahun 50-an, 40-an ini. Maksudnya geng-geng Islamis ni. Baik. So Dr. Muhammad Mossadegh menjadi menteri sampailah tahun 51 dia naik menjadi Perdana Menteri di Iran. So benda pertama ataupun benda yang awal yang Dr. Muhammad Mossadegh buat
ketika mana dia menjawat jawatan sebagai PM di Iran adalah dia membatalkan AIOC. AIOC ni macam Aramco di Saudi. Di Saudi Aramco lah. Aramco, Arab America Oil Company kan. Di Iran nama dia AIOC, iaitu Anglo Iran Oil Company. So AIOC ditamatkan oleh Dr. Muhammad Mossadegh dalam tahun 1952. So tuan nampak nah. So 51 Dr. Mossadegh naik. Okey. So 52 dia membatalkan perjanjian AIOC. AIOC ni adalah apa? Anglo Iranian Oil Company, iaitu perjanjian pemilikan minyak Iran yang diuruskan oleh Britain. Kalau saya nak bagi bahasa mudah, dia macam isu apa benda yang Mahathir dengan Tan Sri Khalid tu? Gatri ke? Yang Sam Dabi serangan dawn, serangan subuh tu. Gatri ke tuan-tuan? Dia macam tu lah. Tanah kita, getah kita, tapi British yang jaga. Jadi Tun Dr. Mahathir berpakat dengan Tan Sri Khalid semua tu, akhirnya kita dapat balik kan kita punya Gatri kot no. Okay. So benda yang sama yang berlaku tahun 52 ini, iaitu Dr. Muhammad Mossadegh buat satu benda untuk membatalkan AIOC. Kerana apa? Kerana AIOC ni ialah Anglo Iranian Oil Company, yang mana minyak itu Iran punya, tetapi yang ada kuasa untuk kontrol minyak itu, yang jadi toke, yang boleh jual, yang boleh beli semua ni adalah Britain. So kata Dr. Muhammad Mossadegh, this doesn't make sense. Tak make sense at all. Kenapa minyak kami, hampa kena jaga, kami pula nak kena ambil royalty saja. Kan hampa dosa apa kan? So masa tu tuan-tuan, 52 dibatalkan. Bila tu 52 dibatalkan AIOC oleh Perdana Menteri masa ni Dr. Muhammad Mossadegh. So King masih ada. Tuan-tuan, serta ada di Iran sama ni King tak ngam dengan kuasa eksekutif. King ni dia jadi pengikut Amerika Tegar, Britain Tegar. So Britain menekan Muhammad Reza Pahlavi, anak dia. Apa benda? Apa Perdana Menteri hang buat ni? Duk pergi halang kami, pergi tutup kami ni, pasal apa ni? Macam tu lah. Kan? Kita apa? Tu 51 kan? Dia tekan Muhammad Reza Pahlavi. Ni apa cerita Perdana Menteri hang ni? Dia naik dia pergi tutup habis kami punya perut nasi ni. Kami duk support hang selama ni. Muhammad Reza Pahlavi sangat kaya tuan-tuan. Kita baca lah rejim zaman dia, zaman Pak dia pun begitu kaya, dia menjadi maksud baru Britain dengan Amerika. Sampai tak peduli rakyat. So Dr. Muhammad Mossadegh ni dia naik. So dia macam dia memahami aspirasi rakyat. So dia fikir kenapa kita nak serah kepada Britain untuk menjaga kita punya minyak sedangkan kita boleh uruskan sendiri. So dia batalkan AIOC. Maka tuan-tuan, Britain menekan Muhammad Reza Pahlavi. So bila Muhammad Reza Pahlavi tertekan, tetapi at the same time dia tak boleh buat apa-apa tau. Sebab apa? Sebab rakyat terlalu sayang dekat Dr. Muhammad Mossadegh. So kalau dia buang Dr. Muhammad Mossadegh masa ni, so rakyat akan benci dia. Means rakyat akan benci raja. So sayangnya rakyat kepada raja di Iran tak sama macam sayangnya rakyat kepada raja di tanah Melayu. Kita lain. Kita sayang sultan kita. Tetapi berbeza di sana. Raja buat pasal sikit kena. Okay, Melayu semangat kesultanan dalam kemelayuan itu lain. So kita sangat sayangkan kesultanan kita, meskipun ada seorang dua di antara mereka yang kadang-kadang kita rasa macam marah, tetapi kita sayang. Berbeza dengan negara luar. Okay? Itu special sistem kesultanan Melayu ni. So kita sambung. Maka tuan-tuan, Britain menekan Muhammad Reza Pahlavi. Dr. Muhammad Mossadegh masa tu agak tertekan. Okay? Apatah lagi bila tahun 1952, setahun selepas dia mengumumkan pembatalan AIOC, the following year, tahun 1952, Britain mengumumkan untuk memutuskan hubungan dengan Iran. Bila Britain mengumumkan untuk memutuskan hubungan dengan Iran, bermaksud apa? Apa pun kami tak support dah. Okay? Di sudut ekonomi ke, di sudut membeli harta-harta barang-barang Iran ke, di sudut ekspor ke, import ke, no way. Kami tidak ada hubungan dengan Iran lagi. Meraju. Britain meraju. Bila tahun 52, Britain buat pengumuman untuk memutuskan hubungan dengan apa saja hubungan dengan Iran. So, ini menjadi tekanan bila mana rakyat kehilangan pekerjaan, banyak barang Iran tak boleh ekspor keluar,
Britain pun tak bantu dari sudut dana dan sebagainya lagi. Nampak? So, rakyat mula rasa tertekan. Dan ketika itu, Dr. Muhammad Mossadegh dilihat seorang orang terkapai-kapai. Kepada siapa aku nak berpaut lagi? Ketika itulah, sejarah yang sama. Siapa yang ikuti saya lama, dia tahu. Saya selalu ulang benda ni. Sejarah yang sama berlaku kepada Anwar Sadat di Mesir. Anwar Sadat di Mesir. Okay? Sejarah yang sama berlaku kepada Dr. Morsi di Mesir. Iaitu ketika mana mereka berlawan dengan musuh, Britain dan Amerika atau siapa sahaja, dan musuh mula merajuk, tutup ruang, mereka ini kehilangan tampungan. Mereka tidak tahu nak hadap ke mana. Nak minta bantuan siapa. Nak cari saudara-saudara Islam, Muslim Brotherhood, tak ada. Yang lain tutup mulut, tutup mata, tutup telinga. So, tinggallah Dr. Muhammad Mossadegh seorang-seorang. Same things goes to Anwar Sadat dalam tahun 78. Benda yang sama. So, ini awal lagi Universiti Iran. So, Dr. Muhammad Mossadegh keseorangan tanpa ada Muslim Brotherhood yang menyokong dia. So, kata tak apalah kita membina rangkaian negara Islam lah. Tak apalah kita buat satu penjanaan negara Islam. Kita buat jaringan, tak apa, negara Islam akan beli barang Iran, kami akan ekspor ke Iran, kami akan import daripada Iran, macam-macam. Tapi tak ada berlaku macam tu. So, Dr. Muhammad Mossadegh terpaksa menebalkan muka. Daripada Britain, dia terpaksa pergi cari Amerika. Ini fakta. Maka Dr. Muhammad Mossadegh pergi cari Amerika Syarikat. Pergi cari Amerika tahun bila? Tahun 52 tu lah. Okay. Bila jumpa dengan Amerika, masa ni Presiden ke-34 Amerika, nama dia, saya tak ingat nama depan dia. Dwight. Eisenhower lah, senang. Eisenhower masa ni Presiden Amerika yang ke-34. So, minta kepada Amerika sekarang ni, awak datang ke Iran, okay? Kita membina hubungan, bertukar-tukar kepakaran, ada ruang untuk awak untung, ada ruang untuk Iran dapat untung, tukar-tukar pendapat, tukar-tukar idea, saling berkongsi ekonomi. Minta Amerika masuk. Tahun 52, 53 lah, area tu. Okay. Amerika masa ni kata dekat Iran, ini saya faham dalam bahasa bodoh saya ni lah. Amerika kata, tu lah, hari tu ranggi sangat. Abang kami berita nak tolong hampa jual minyak, hampa tak mau, hampa buat apa boleh jual sendiri. Lah hampa pergi jual tengok, lah hampa jual, hampa boleh jual dah minyak hampa. Hampa tak boleh jual minyak, hampa ni terang mana sangat, hampa negara baru. Kami yang pegang supermarket, kami yang pegang shopping complex, hampa setakat ada minyak, hampa nak jual, di mana hampa nak letak, di mana hampa nak buka payung jual minyak, satu cawan RM1. Hampa tak boleh jual, hampa tak ada knowledge babak ekonomi ni. Hampa nak cari pelabur macam mana, hampa nak pasarkan macam mana, hampa nak branding macam mana. Hari tu abang kami berita tolong, hampa belagak, hampa kata boleh buat sendiri, lah hampa buat sendiri, kalau hampa boleh buat. Amerika kata macam tu. Amerika cakap Penang. Ibaratnya macam tu lah. Eisenhower tolak. Okay. Sebenarnya dia tak mau tolak. Dia tahu tawaran ini besar. Tapi saja dia nak bagi tekanan kepada Iran lagi. Ketika Dr. Muhammad Mossadegh mendapat tekanan daripada rakyat dan juga raja dan juga Britain dan juga Barat, bila mana Barat Britain keluar putuskan hubungan semua ni, maka rakyat pun tekan. So, kedudukan Dr. Muhammad Mossadegh masa ni tak glamour, menyebabkan dia tersepit juga. Tetapi masa ni Ayatollah Khashani, iaitu pemimpin gerakan Islam di Iran masa tu, memberitahu semua parti, semua anak-anak jemaah parti, bukan parti lah, gerakan dia, geng-geng Islamis ni, untuk by hook or by crook kita sokong Dr. Mossadegh. Ini fatwa ataupun kata-kata yang keluar daripada Ayatollah Khashani masa tu, 52. Kata Ayatollah Khashani, Dr. Muhammad Mossadegh orang yang baik. So, dia telah dianiaya. Dia sedang dalam perjuangan dia sedang mujahadah nak lawan dengan penjajah, nak lawan dengan kufar. So, dia dapat tekanan daripada raja kita. Dia dapat sedikit unpopular daripada rakyat. So, kita sebagai penyokong gerakan Islam, pengikut Ayatollah Khashani, saya memerintahkan agar semua geng-geng Islamis di Iran, kita kena sokong Dr. Muhammad Mossadegh. Dr. Muhammad Mossadegh not part of them, bukan sebahagian daripada mereka. Dr. Muhammad Mossadegh orang yang politik, yang pakai tie. Dia bukan orang pakai jubah apa ni. Tetapi geng-geng yang pakai jubah ni kata keluarkan satu arahan, semua geng jemaah kita kena support Dr. Mossadegh. Satu. Baik. Lepas tu, okeylah support. So, Dr. Muhammad Mossadegh ada tampungan di belakang dia. Ada geng-geng ulama' ataupun geng Islamis yang menyokong dia. Okay, baik. Lepas tu, tuan-tuan, bila jadi macam tu,
tahun tahun 53 dia pergi jumpa dengan Eisenhower. Okay, minta bantuan. Boleh dah masuk buka ruang untuk kami, kita bekerjasama. Kami tak murah dengan Britain. Britain makan banyak. So kami nak pakai sikit-sikit je ni. Amerika main lah join kami. Eisenhower kata no way lah. Aku dah boleh tiap panjang tadi tu. Macam tu lah. Amerika kata macam tu lah. Kan, berlagak sangat baru ni. Ambil buat try tengok lah. Sembang pandai lah. Boleh buat berniaga sendiri lah. Apalah sekarang ni. Ya awak, hang punya minyak. Hang pergi buka payung berniaga lah. Tengok kalau boleh buka berniaga. Hari tu abang kami Britain nak tolong menjaga bagi abang. Tak mahu. Lah ni berbuka payung menjaga sendiri. Amerika kata macam tu. Maka tersepit lah Dr. Muhammad Mossadegh ni. Tapi ada geng Islamis di belakang dia. Bila tahun 52 Amerika tolak 53 lah. Dia between 52 atau 53 lah. Jadi Dr. Muhammad Mossadegh dapat satu channel yang baru. Bila Britain tak mahu dia okey, Amerika tak mahu dia okey, dia ada seorang lagi. Siapa? Rusia. Masa ni lah permulaannya Iran bekerjasama, mula ada hubungan dengan Rusia. Okay, baik. So, Dr. Muhammad Mossadegh pun pilah jumpa dengan Rusia. Pasal Rusia ni antara kuasa ekonomi yang besar masa tu. Maksudnya negara-negara dunia yang besar masa tu. So, jumpa dengan Rusia untuk buat deal dengan Rusia. Kalau kita baca dalam sejarah Asia Barat, dia lagi luas sebenarnya tuan-tuan. Maknanya apa yang Rusia dapat sebagai imbal balik ialah macam dengan perkongsian teknologi semua ni, Rusia ada hak untuk hak ni orang kata apa, hak laut, hak di lautan, di Teluk Parsi macam tu lah. Okay. So nampak tak? Dia membuka pintu kepada Rusia. Sampai sekarang lah. So Iran mula membina hubungan dengan Rusia di peringkat awal. Tahun bila ni? Tahun 53. Bila Iran membina hubungan dengan Rusia, di sini silapnya golongan agama. Bila mana Ayatollah Khashani rasa kecewa, dia rasa macam Dr. Muhammad Mossadegh menipu dia, tertipu. Kadang-kadang Dr. Muhammad Mossadegh tak tipu dia pun. Ini politik. Tapi dia rasa macam, oi, apa benda ni? Kami support hang. Tiba-tiba hang boleh berkawan dengan komunis. Komunis ni tak percaya Tuhan, tahu tak? Dia keluar macam tu dah. Yang ni yang kita kena baca kebijakan politik ni. So dia cepat jump into yang tu. Dia jump into, hang kawan dengan komunis tak percaya Tuhan, hang mengarut ni. Baik hang kawan dengan Britain, baik hang kawan dengan Amerika, korang-korang daripada Kristian. Ni hampir kawan dengan Rusia, komunis tak percaya Tuhan ni buat apa? Dia macam tu dah. Maka Ayatollah Khashani mengeluarkan arahan kepada jemaah-jemaah Islam dia ni, jangan support dah Mossadegh. Jadi macam tu pula dah. Tuan-tuan, nampak tak realiti dia macam mana? Sebab kesalahfahaman golongan agama dengan kecetekan ilmu politik, mereka menyangka asal kerjasama kena-mengena dengan komunis, dia pun komunis juga. Macam benda yang sama disebutkan oleh Tuan Zainal Rashid di dalam Garasi TV. Bila mana dia up gambar Che Guevara, ramai orang menyerang, dia kata ni komunis, hang ni komunis tak percaya Tuhan. Jangan. Dia ada perbincangan dia. Political komunis ke, belief komunis ke, economical komunis ke, dia ada wacana dia. Dia bukan kita tulis komunis tak percaya Tuhan, komunis tak percaya Tuhan. Dia tak boleh macam tu tuan-tuan. Sekarang dah 2021 dah, kita kena buka benda ke depan dah. Kita tak boleh dimomokkan dengan pembacaan yang bersifat sentimen lagi. Kita dah perlu pergi kepada fasa akademik dan ilmiah dan pembuktian dan hujah. So dia tak boleh dibaca dengan satu line saja. Ini akhir zaman fitnah ni. Okay? So dia kena baca dengan 2-3. Saya tak kata komunis baik tuan, jangan salah faham. Saya tidak katakan komunis baik. Komunis telah buat banyak kemungkaran di negara kita. Tapi saya nak bagi faham tentang perbezaan itu. Bila mana Dr. Mossadegh tidak ada ruang untuk membuka ruang pekerjaan kepada rakyat, untuk membawa negara besar untuk support mereka naik. So bila Britain menolaknya, Amerika menolaknya, siapa lagi yang dia mampu? Bila cari negara Islam semua sekarang sedang menghitung kekayaan mereka sendiri, sedang membina nama dan jenama mereka peringkat awal itu tahun 50-an itu, mereka baru duduk kemah lah. Dah ada pergolakan di peringkat negara mereka perebutan kuasa. Jadi dia tak dapat siapa yang nak tampung dia. So dia terpaksa untuk pergi cari Rusia. Kebetulan Rusia komunis. Itu kebetulan. Bukan dia itu iktiraf komunis. Tetapi itu disalahfahami oleh golongan agama bila menyangka Mossadegh dah sokong dia tak percaya Tuhan. Minta maaf golongan agama. Ini antara sedikit kelemahan dan sifat sebahagian golongan agamawan yang menyebabkan
lewat akhir ini kita banyak tertipu dan tertolak ke belakang. Sebab kita banyak membaca tajuk dan perenggan akhir semata-mata. Kita kurang membaca pendahuluan, isi kandungan. Saya minta maaf, saya takut nak sebut benda ni, tapi berdasarkan pemerhatian saya, kita cepat jump into conclusion, kita banyak bercakap tentang sentimen. Kerana itu kebanyakan golongan akademik, golongan kebanyakan mula meninggalkan kita dan mula mempelekehkan kita. Mula mengatakan, mereka ni pak lebay, mereka ni geng ketayak, mereka ni geng. Jadi menyebabkan orang mula mempelekeh. Saya tak rela melihat golongan agama dipelekehkan demikian. Saya rindukan golongan-golongan agama yang berfikiran terkehadapan, yang besar pemikiran mereka. Semisal Dr. Muhyiddin Hilmi, semisal Tengku Haji Hadi, semisal siapa lagi saya pernah sebut tu Cakro Aminoto di Jawa, Pak Nasir di Indonesia, Habibie di Indonesia, Malik bin Nabi, Rashid Ridha, tokoh-tokoh pemikir yang itu. Tapi dia tu pemikir lah. Tapi kalau kita nak pergi ke arah presiden macam Ghanouchi, saya lebih suka macam tu. Saya tak rela melihat golongan agama dikontang-kantingkan, di label yang bukan-bukan. Dikatakan ni geng lebay, tak nak kerti apa, habis mayang balik tak nak kerti apa. Saya tak suka. Sebab tu saya nak menggalakkan golongan-golongan yang bergelut dengan majlis ilmu, jumaah, syurau dan asatizah ni. Kita buka lah buku-buku, kita membaca, kita memperluaskan bacaan kita bagi banyak, agar kita ni dipandang tinggi oleh masyarakat. Biar orang kata, depa ni walaupun cakap agama, tetapi depa ni pandai politik antarabangsa. Okey. Macam tu. Baik. So itu antara yang saya boleh selitkan. Sebab apa? Sebab Kashani telah membuat arahan kepada para jemaah-jemaah dia untuk meninggalkan Mossadegh. So ketika ini Mossadegh sekali lagi keseorangan. Bayangkan tampungan dan sandaran dia, jemaah Islam yang besar di Iran meninggalkan dia. Dan dia dilabel sebagai penyokong komunis masa ni. Apa yang jadi kepada dia? Raja tak peduli dekat dia. So masa ni tinggallah Dr. Mossadegh seorang-seorang. Ini berlaku tu between 52-53. Dan masa ini Muhammad Reza Pahlavi ni dia lari. Okey. Dia tak duduk di Iran, tuan-tuan tahu. Dia duduk di mana? Itali masa ni. Reza Pahlavi duduk di Itali. Dia tak ada kemainan, dia duduk di Itali. Muhammad Reza Pahlavi duduk di Itali. Dia duduk makan duit ni. Jadi masa ni lah, ini tahun 53 lah. Masa inilah Amerika datang kepada Muhammad Reza Pahlavi. Okay. Tanya kepada dia, desak dia, minta dia do something. Sebab sekarang ini Rusia musuh politik baru Amerika. Sebab sebelumnya Rusia geng Amerika sebelumnya. So kita nak sekat kemarahan Rusia. Kalau Rusia dapat Iran, minyak Iran banyak. Dan Teluk Parsi itu sangat luas kepentingan dia. So ketika ini Muhammad Reza Pahlavi hantar satu orang general ataupun satu orang wakil menteri dia yang duduk dalam kabinet Dr. Mossadegh. Nama dia apa? Fadlullah Zahidi. Seorang Islam lah dia. Duduk untuk mengkucar-kacirkan daripada dalam. Kemudian berlaku pakatan sulit antara Muhammad Reza Pahlavi. Tuan-tuan nak kata konspirasi pun tak apa, nak kata politik pun tak apa, nak kata sejarah pun tak apa. Tetapi ia memang faktanya. CIA masuk ke Iran. Dua orang tokoh penting yang mengucar-ngacirkan pentadbiran Dr. Muhammad Mossadegh. Siapa? Yang pertama namanya Crampit Roosevelt, iaitu cucu kepada Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Okay. Yang kedua namanya Allen Dulles. Apa yang mereka buat? Yang pertama yang mereka buat ialah mereka masuk, ini fakta tuan-tuan. Mereka masuk dan mereka rasuah menteri kabinet Dr. Mossadegh ni. Sebab tu saya cukup benci dengan rasuah. Saya tak peduli parti manapun. Rasuah memang saya anti tu. Saya tak boleh terima rasuah. Pasal rasuah ni memang tiga benda meruntuhkan sebuah negara. Rasuah, tak menikmati pasal dengan cinggir. Tiga ni tuan-tuan. Tiga ni. Saya tak boleh. Rasuah ni saya tak tahu. Saya geram. Saya dengar saya geram. Sebab bila kita membaca sejarah-sejarah kejatuhan Empire Islam dan kerajaan Islam, sentiasa rasuah ada di dalamnya. Lepas tu saya tak boleh piah dengan rasuah ni. Kemudian berlakulah beberapa usaha nak jatuhkan
Dr. Mossadegh. Saya ringkaskan cepat sikit lah. Serangan lewat malam. Tengah-tengah malam tentera masuk nak tangkap dan nak bunuh Dr. Mossadegh. Tak berjaya. First time. Okay. Berlaku kali kedua dan berjaya. Tapi mereka tak bunuh, mereka tangkap dan mereka penjarakan Dr. Mossadegh tahun 53 selama 3 tahun. Kemudian Dr. Mossadegh dikenakan tahanan rumah. Tak boleh keluar langsung sampai dia mati. Tahun 67 kot dia meninggal dunia. 3 tahun dia masuk. Okay. Dia tangkap kali kedua tahun 53. Okay. Tahun 53 dia masuk penjara. 3 tahun. Kemudian dia dikenakan tahanan rumah. Dia digulingkan daripada jawatan dia. Maka Fethullah Zahidi tu naik. Bukan Zahid Hamidi dah. Fethullah Zahidi dia naik. So Dr. Mossadegh jatuh. Masuk penjara. Kemudian keluar penjara selepas 3 tahun. Kena tahanan rumah. Tak boleh bercakap apa. So Fethullah Zahidi naik. So kerana terhutang budi kepada Amerika Syarikat. Maka mereka mula membina hubungan dengan Amerika. Tapi instead of hubungan itu dibina oleh Mossadegh, sebaliknya kali ini dibina oleh Fethullah Zahidi dan juga Muhammad Reza Pahlavi. Kat mana beza dia? Beza dia, semasa Dr. Mossadegh, saya orang tanya, alah beza apa Dr. Mossadegh pun nak minta bantuan Amerika? Nanti sat. Semasa Dr. Mossadegh tawarkan kepada mereka, itu win-win situation. Awak datang, kami bantu. Awak datang, kami pergi. Win-win. Awak buka market, kami bagi minyak. Kami bagi teknologi, hampa bagi teknologi. Kami macam tu. Tetapi kali ini, versi Fethullah Zahidi dengan versi Muhammad Reza Pahlavi ialah versi balas budi. Nampak beza dia? Bila kita baca, kita kena fokus. Apakah yang nak disampaikan dalam tu? Versi Fethullah Zahidi dengan versi Muhammad Reza Pahlavi ni adalah versi balas budi. Iaitu Amerika telah tolong menggulingkan Mossadegh, iaitu kesayangan rakyat. Okay, dan membuat rencana-rencana masuk dengan rasuah dengan apa agar Mossadegh itu drop. Maka Fethullah Zahidi naik. King boleh return balik dari Itali, balik ke Iran. So kita dah lekat nama kita, monarki naik. Wakil monarki ada Fethullah Zahidi. Maka kembali establish monarki di Iran. Keturunan Shah kembali berkuasa di Iran. So kali ini punya versi balas budi. So kat situ beza dia. Sebab akan ada orang kata, sama je. Jangan. Nanti Sat, kalau follow cara pemikiran saya, dia tak sama. Kita kena baca pelan-pelan. Baik. Jadi ketika itulah Amerika Syarikat membawa masuk ataupun dengan kerjasama Muhammad Reza Pahlavi dan juga Fethullah Zahidi, mereka mengasaskan satu badan yang dinamakan SAVAK. SAVAK ni satu unit yang entiti di belakang dari CIA yang masuk ke Iran, yang menjalankan kerja-kerja kotor di Iran. Musuh politik, musuh Pahlavi, musuh Fethullah Zahidi, anak-anak buah, bekas-bekas anak buah Mossadegh, pejuang-pejuang Islam sekalipun, habis mati. Dibunuh, ditorture, ditangkap tanpa bicara, ISA, difitnah, di video, macam-macam. SAVAK. Dan lebih kerah, rakyat merontak masuk dalam. Rakyat buat kesilapan, denda 10,000. Macam tu lah. Contoh. Kena. SAVAK lebih ganah. Kalau saya boleh simpulkan mengikut 3 zaman, dia ada 3 fasa zaman. Ini berdasarkan pembacaan dan pemikiran sahaja. Mungkin saya salah. Tapi saya melihat kepada 3 zaman. Zaman Britain, zaman Amerika, zaman Israel. Zaman Britain, dia lebih kacau politik, dia lembut, dia makan reta, dia ambil duit, ekonomi dia keluar. Zaman Amerika, dia agak lebih keras. Dia baik juga, tapi ada masa dia serang. Zaman Israel nanti, dia lebih ganas. Kita sekarang di mana? Kalau saya boleh buat carta, Britain, Amerika, Israel, kita di tengah-tengah. Nak masuk ke sana arah. Itu pandangan peribadi. I might be wrong. Saya mungkin salah. Tapi itu pandangan saya. Kalau boleh kita katakan perang dunia pertama menerbitkan Britain punya empire. Perang dunia kedua menerbitkan kekuasaan Amerika. Perang dunia ketiga itu diambang Israel. Ataupun Israel keluar dulu, perang dunia ketiga. Antara keduanya lah. Tapi itu pandangan peribadi sahaja. I might be wrong. Saya mungkin salah. Masa ni, barulah golongan agama, dia rasa macam, kita silap dah. Hari tu awal sangat kita hukum Dr. Mossadegh. Law ni, Amerika masuk lagi teruk rupanya. Nampak? Tapi nasib dah jadi bubur. Dr. Mossadegh dah masuk dalam. Ramai orang-orang agama dibunuh di Iran bila dengan unit SAVAK ni masuk.
Nampak tanda kesan dia. Sebab tu kita tak boleh melulu apa pun. Apa pun jangan melulu. Ramai orang suka tanya saya, Ustaz sokong parti mana? Jangan, nanti Ustaz. Jangan tekan ke tu. Nanti ada orang tanya, Ustaz vaksin ke tak vaksin? Tak apa lah, pelan-pelan lah. Maka tuan-tuan, golongan agamawan kena teruk masa ni dengan Sabah. Tekanan teruk. Ayatullah Khashani mati. Naik pula Ayatullah Ruhullah Khomeini. Khomeini pun bawa kempen sampai diusir ke Mesir, diusir ke Iraq, diusir dan bersembunyi di Perancis, menjalankan kempen-kempen dengan keset-keset meniupkan revolusi rakyat sampai tahun 79. Rakyat dah tak tahan dah dan bangkit dengan ceramah-ceramah dan pidato-pidato oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini. Maka mereka bangun menggulingkan pemerintahan Muhammad Reza Pahlavi yang kejam dan melampau, yang menjadi pengikut setia mereka ni. Jatuh ha. Sebab tu saya kata tadi, kembali kepada tadi balik, yang saya kata Iran merupakan anak emas Amerika. Zaman siapa? Muhammad Reza Pahlavi. Sebab Muhammad Reza Pahlavi terhutang budi dengan Amerika Syarikat. So apa sahaja kehendak Amerika, dia turuti. Minyak Iran dapat kat Amerika berapa banyak. Dan ini faktanya, Amerika lah yang mencadangkan agar pengkayaan nuklear di Iran. Faktanya. Sebab zaman tengah baik. Jadi bila 79, Amerika tak sangka langsung. Tiba-tiba Iran, anak emas kesayangan dia ni, yang dikawal habis dengan Safwa apa semua ni, tiba-tiba boleh bangkit revolusi di Iran. Jam Amerika. 79. Nampak tak? Ada link yang tadi tak? Mujur lah. Dia dah dia telah membelah satu orang yang baru di Iraq. Saddam Hussein. 79 Saddam naik. 79 berlaku revolusi. So Savak dah tak boleh pakai dah. Dalam kita duk kepung Iran. Masa tu juga Iran boleh jadi revolusi. So kita kena ada satu force yang baru untuk main daripada luar. Fahamkan, meranapkan kebangkitan Iran. Tak tunggu lama, September 79 revolusi di Iran. Tahun 80 Iraq masuk ke Iran. Saddam masuk ke Iran. Masa ini di belakang Saddam ada siapa? Amerika Syarikat. Okay? Amerika Syarikat. Maka berlakulah perang Iran-Iran. Orang akan membagi polemik yang macam-macam. Negara Arab masuk campur tangan. Ada yang kritik, ada yang sokong. Ada yang kata ini menyerang Syiah. Ada yang kata ini menyerang macam-macam lah. Tapi antara yang saya boleh keluarkan itu konflik Sunnah Syiah juga termasuk. Konflik perang Asabiah Arab Parsi juga termasuk. Konflik geopolitik iaitu perebutan telaga minyak juga termasuk. Ekonomi juga termasuk. Semua ni dimasukkan sekali. Okay? Semua termasuk sekali. Baik. Perang Iran-Iraq. Berapa lama? 1980 dan tamat perang Iran-Iraq itu perang teluk pertama ni pada tahun 1988. Okay. Dia dua side. Okay. Kalau saya boleh namakan side dekat tuan-tuan. Okay. Side yang sokong belah Iraq dulu. Okay. Dia pertempuran dua side. Side yang sokong belah Iraq ialah siapa? Saudi. Ingat Saudi sokong Saddam masa ni. Kuwait, okay, Amerika Syarikat yang sokong belah Saddam, dan negara-negara Eropah. 4. Saudi, Kuwait, negara-negara Eropah dan Amerika. 4 ini menyokong side Iran. Okay. Yang menyokong side Iran ada tak? Ada. Siapa yang sokong Iran? Tak lain dan tak bukan sahabat karib Iran, Syria, Libya dan juga selatan Yaman. Ini geng-geng Syiah. Okay, ada. Okay. So, blok belah Iran yang sokong Syria, Libya, selatan Yaman. Blok yang sokong Iraq, Saudi, Kuwait, negara Eropah dan Amerika. So, di sudut dua blok ini saja tuan-tuan dah nampak dah siapa boleh menang. Confirm Iraq menang. Habis kalau dia bertiba Iran dah, sampai dah okey dah. Tapi dia ada imbal balik lah. Poin saya adalah Saddam membina nama dan kedudukan yang tinggi di mata Amerika Syarikat. So dalam bahasa filem Mission Impossible, saya quote, asset had become liability. So Saddam know too much about America. Saddam knew too much about America. So we need to finish him. Okay? Dan Saddam tahu benda ni. Same thing sejarah berulang kepada Napoleon, yang mana dia tahu terlalu banyak cerita pasal Yahudi, dia perlu dihapuskan.
Sebab tu dia dihantar dan mati di Pulau St. Helena. Ni yang berlaku pada Napoleon. Benda yang sama tuan-tuan. Orang akan kata dia ni konspirasi. Yang PB lah. Serta dia lah ni, saya tak suka konspirasi. Saya tak sokong golongan yang melampau sangat. Agenda Dajjal, saya tak suka. Tetapi saya mengkaji geopolitik. Kalau kita nak namakan dia sejarah, sejarah lah. Kalau kita nak namakan konspirasi, konspirasi lah. Tetapi dia sejarah. Okay? Baik. Jadi, Saddam, dia menyedari awal benda ni. Tetapi untuk dia memisahkan hubungan dengan mereka, so dia mula mencari potensial baru. So ketika tahun 90, berlaku ketegangan antara dia dengan Kuwait, Iraq dengan Kuwait. Tamat perang 88, tahun 90, dalam tempoh itu ada ketegangan antara Iraq dan Kuwait. Orang akan katakan ketegangan ini ketegangan ekonomi, ketegangan minyak. Yes, betul. Sebab Kuwait menuduh Iraq curi minyak dia. Iraq tuduh Kuwait curi minyak dia. Sebab dia duduk dekat sebelah-sebelah kalau tengok peta. Sebab minyak. Dan yang kedua, Saddam dia marah sebab Kuwait mengeluarkan minyak yang banyak. Sampai lebih limit. So bila minyak banyak sangat dikeluarkan, so secara tak langsung harga minyak jadi jatuh. Iraq nak kontrol benda tu. Okay? Tapi Kuwait ni sebuah negara kecil dan dia tidak ada sumber lain melainkan minyak. So dia nak survive, dia depend on minyak. Then apa dia boleh buat? Dia keluarkan minyak banyak. So bila dia keluarkan harga minyak yang banyak, harga minyak jadi jatuh dan negara-negara lain yang ada minyak ni jadi affected by decreasing of oil price. Negara-negara lain terkesan dengan penurunan harga minyak. So Saddam marah benda ni. Pada tahun 1990, pada 1 November, kalau tak silap saya, kalau bukan 1 September, 1 November, tapi 1 bulan, berlakulah pertemuan di Jeddah. Saudi jadi hakim. Mesyuarat itu cuma tamat selepas 45 minit. Maknanya masing-masing kerah, masing-masing tak setuju. Iraq pun lawan, Kuwait pun tak peduli. Sedangkan Kuwait negara kecil. Mesyuarat tak selesai lagi, tertunda. Bila tertunda tuan-tuan, 1 November tu 80, kalau saya silap 1 September, tapi 1 hari bulan. Tak mau tunggu lama, 2 November esok tu, terus Iraq menggerakkan 100,000 tentera dia menyerang Kuwait. Dengan helikopter, dengan jet, dengan kereta kebai, masuk langgak Kuwait. Berbalas berapa? Tentera Kuwait masa ni ada berapa overall? Ketika mana Iraq menghantar 100,000 orang tentera, Kuwait ketika ini cuma ada 16,000 orang tentera. Tuan bayangkan. 100,000 dengan full of kelengkapan bertempur dengan 16,000. Macam mana? Tuan-tuan, faktanya sejarah, Kuwait ranap dalam 24 jam. Kuwait ranap dalam 24 jam dapat kat Saddam. 24 jam saja tentera Iraq perlukan untuk menawan seluruh negara Kuwait. 24 jam. This is Saddam Hussein. Dan masa ni Saddam tahu, Kuwait ialah sekutu besar Amerika. Dia nak mencabar Amerika. Sebab masa ni dia nak usaha nak memisahkan hubungan dengan Amerika. So saya kata, Saddam ni dia macam Napoleon. Dia dapat baca awal. So dia nak cantah bang. Dia nak pisahkan hubungan dengan Amerika. Dan dia nak cabak Amerika. So nak serang Amerika, dia serang Kuwait. Yang terdekat. Dan juga ketika tu dia ada kebetulan ada konflik ketegangan. Bila Kuwait sudah kena jentik, takkan Amerika nak duduk diam. Dia punya adik mah. Amerika sudah warning sama Saddam, tarik balik tentera. Jangan sampai Amerika turun padang. Saddam kata, you siapa? You siapa mau fight sama saya? Turun fight lah. Saddam ajak mereka fight. Saddam tuan-tuan cekang. Jadi satu segi Saddam ni, dia cekang. Amerika warning lah. Saddam tarik balik tentera. Amerika masa ni pun takut-takut juga. Okay. Sebab kekuatan Saddam ni lain macam. Sebab kekuatan Saddam ni datang daripada Amerika. Jadi nak kata Amerika ni berani sangat pun tidak. Dia kaji dulu. Sebab tu dia minta cara elok, berundar dulu. Ternyata no way. Maka Amerika pakat dengan PBB. Desak, sekat Iraq. Okay. Sebab masa ni Iraq dah isytihar Kuwait sebagai negara dia lah. Ini ucapan Saddam Hussein. Tuan boleh dapat di YouTube. Ucapan dia sendiri, sumber premier. Dia kata Kuwait is part of Iraq. Dia sebut macam tu.
Dah ada kerajaan sementara di Kuwait dah masa tu. Maka tuan-tuan, bila jadi lagu tu, Amerika pun melancarkanlah satu benda yang disebut sebagai Ops Desert Storm. Misi ke Ops? Ops kot. Desert Storm lah. Key point dia Desert Storm. Desert Storm Operation ke, Ops Desert Storm ke, Mission Desert Storm. Tapi key point dia Desert Storm. Amerika melancarkan Desert Storm dalam tahun 1991 awal tahun. Okay. Tuan-tuan, Desert Storm ni adalah kejayaan paling besar Amerika Syarikat. Amerika Syarikat turun dengan segala bala tentera dia yang ada. Mula-mula Amerika warning, Amerika sekat. Kemudian negara-negara Arab seperti mana Saudi semua sokong Amerika, Jeddah semua ni menyediakan ruang untuk mereka parking dia punya jet. Saddam tak peduli. Kalau tuan-tuan baca sejarah Perang Teluk Kedua, Saddam siap ambil bukan colek lah, rakyat-rakyat Kuwait ni jadikan benteng. Ini drama Perang Teluk Kedua. Rakyat, badan manusia, anak-anak rakyat Kuwait itu jadi benteng perisai manusia sekeliling Kuwait. Jadi tentera tak boleh masuk. Sebab tu Kuwait pun jadi jam. Tapi Amerika melancarkan Desert Storm tahun 91, kalau bukan 91, dengan full capacity of the army. Memang kau-kau lah. Masa tu lah Amerika nak test. Sebab tu saya merasakan Amerika ni bila dia buat banyak pesawat baru dan jentera baru dan senjata baru, get ready lah. 5-6 tahun lepas tu mesti ada satu negara baru kena dengan dia. Sebab dia nak test dia punya kekuatan. So Amerika masuk. Amerika masuk dengan kelengkapan yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, tentera Iraq pun power dah. Tapi Amerika masih dengan senjata-senjata baru dia yang sophisticated lagi. Masa ni yang zaman ni saya F-15 dah ada zaman ni. Betul ada banyak lah jet-jet lain yang saya tak hafal. Tapi saya ingat F-15. Dah ada dah zaman tu. Okay. Masuk tuan-tuan, mereka ratah abah Iraq ni. Masuk Iraq lah. Buat kat Kuwait tak apa, kami ada Iraq. Tuan-tuan, masa ni negara-negara Arab buka jalan lah. Negara Arab ni buka jalan pasal Saddam ni pengkacau. Sebab tapi antara kelebihan dia, bila Saddam buat macam tu, harga minyak naik. Okay. Maka mereka masuk, tuan-tuan tengoklah dokumentari Operation Desert Storm ni. Memang tuan-tuan tak sangka lah. Amerika bila dia masuk, tuan-tuan, sebenarnya ini faktanya, Amerika tak peduli. Hang nak mati orang Islam, hang berdosa ke, hang tak berdosa ke, hang tentera ke, hang Saddam ke, hang Kuwait ke, hang janji hang orang Islam, hang rawan awam, aku tibai. Berapa banyak mati, dia tak peduli. Mereka masuk. Macam dia masuk Iraq baru ni, dia bom habis, dia kata kami nak menyelamatkan. Kalau tak apa, berapa ramai mati. Sekolah kena bom, hospital kena bom. Ini Amerika Syarikat. Itu yang disebutkan dalam Quran. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Bila dikatakan kepada mereka jangan merosakkan muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Dia berkata kami bukan merosakkan, kamilah yang main menyelamatkan. Ini Amerika Syarikat. Dah rakam dalam Quran dah. Cuma bukan Amerika sajalah benda tu terpakai untuk semua yang buat panggil macam tu. Orang munafik dan sebagainya. Okay. Mereka kata kami main tolong ya. Main tolong apa? Bukan kata setakat Kuwait dengan Iraq habis. Maka segala kekuatan yang ada pada Iraq masa tu musnah. Okay. Dan rugi berapa ratus bilion ke trilion, saya tak tahulah Perang Teluk Kedua ni. Banyak saya tak dapat baca. Dia main jadual sangat banyak saya baca zaman dulu kan. Sangat tahu lah. Makan masa yang sangat lama nak pulihkan balik. Okay, satu. Okay. Sisi baik, kesan lain dia adalah apa? Dia mengubah geopolitik Jaziratul Arab. Bila kena tekanan macam tu, tak lama. Sebab tu Perang Teluk Kedua ni tak lama. Dia bermula tahun 1990, dia tamat tahun 1991. Masuk Operation Desert Storm tu juga tamat. Saddam kata kalau aku biar lagi lama, habis aku. So stop. So berlaku gejatan senjata, PBB turun tangan, akhirnya Saddam pun tarik balik kekuatan dia. Bila Saddam tarik balik kekuatan dia keluar daripada Kuwait, siapa yang datang ke Kuwait untuk membantu membina semula Kuwait? Tuan, tak perlu tuan-tuan, tak perlu saya sebut di sini. Amerika. Sebab tu ada orang kata Saddam pakat dengan Amerika. Saya tak mau komen lah bab yang tidak ada faktor ni. Tapi Amerika masuk dan Amerika mula meletakkan kepentingan mereka dekat negara-negara teluk. UAE and so on. Sebab tu sampai sekarang ada kesannya. Di era itu Saudi bersetuju untuk membuka pengkalan tentera terbesar Amerika di luar Amerika di Saudi. Okay.
Macam tu. Maka sampai sekarang kepentingan Amerika berada di negara-negara Arab. Dan ironinya, pada serangan Amerika terhadap Iraq tahun 2002 ke 2003, yang membuka jalan untuk masuk menangkap Saddam dan juga orang Islam di Iraq ialah Kuwait. Eh? Tapi kita bila kita komen macam ni, kita tidak bermaksud nak kata kat rakyat Kuwait semua saudara Islam semua kita. Dan jangan salah faham. Bila kita kritik Saudi, kita tidak bermaksud nak hina orang Saudi. Ramai Saudi ulama, ramai saudara-saudara Islam Tok Syekh Saudi yang baik-baik. Saudi yang baik-baik. Sebelum kita kena faham macam tu. Jadi itu yang berlaku. Dan itulah yang sekadar saya boleh kongsikan pada malam ini. Saya harap saya telah cover sampai habis tentang Saddam. Akhirnya Saddam mati di tangan Amerika Syarikat. Kena gantung. Perbicaraan Saddam tuan boleh tengok di YouTube ada. Akhirnya sekarang tuan boleh saksikan apa yang berlaku di Iraq sekarang ni. Okay. Macam tu lah. Okay. Saya sajikan dekat tuan-tuan fakta yang natural. Terpulanglah kepada tuan-tuan nak tafsirkan ikut kanan atau ikut kiri. Itu yang saya dapat mampu sajikan dekat tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Demikianlah cerita pasal Saddam Hussein, siapakah dia, perjuangan dia, sejarah Perang Teluk Iran-Iraq, Perang Teluk Kuwait, dan kisah yang panjang Syiah Syiah dan Iran, Iran, geopolitik Iran dan sejarah perhubungan mereka. Terima kasih banyak-banyak.